Buletin Didik 12 Mei bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 102 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dilaporkan di Kedah bagi tempoh 1 hingga 7 Mei lalu. Dalam satu kenyataan, Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Hayati Othman berkata bilangan kes tertinggi didaftarkan di daerah Kuala Muda dengan 29 kes. Diikuti Kota Star 22 kes dan Padang Terap 17 kes. Ini menjadikan jumlah kes 1,016 kes iaitu peningkatan 46.6% berbanding tempoh sama pada 2019. Menurut Datuk Dr. Muhammad Hayati, trend peningkatan kes HFMD di Kedah pada tahun ini amat ketara dan melebihi paras ambang epidemik. Sehubungan itu, beliau menasihati orang ramai, terutama yang mempunyai anak kecil, mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengurangkan risiko jangkitan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin siang tadi berkesempatan melawat pengoperasian kantin di Sekolah Kebangsaan Presin 91 bagi melihat suasana waktu rehat. Pengoperasian itu berjalan lancar dan memudahkan semua pihak termasuk murid, guru dan ibu bapa. Ia turut memberi kelegaan buat pengusaha kantin kerana dapat kembali beroperasi setelah sekian lama tidak dibuka sepenuhnya. Selain itu, murid-murid juga kelihatan ceria dapat makan di kantin seperti sebelum pandemik COVID-19 melanda. Datuk Dr. Razzie turut berbual santai bersama murid SK Presin 91 di kawasan kantin sekolah. Beliau turut berharap keadaan ini dapat berterusan demi kesejahteraan warga sekolah. Tarikh akhir pemberian dos pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS bagi kanak-kanak berusia 5 hingga bawah 12 tahun dilanjut dari 15 Mei ke 31 Mei ini. Bagaimanapun, pelanjutan itu hanya diberi kepada mereka yang membuat tempahan janji temu vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera pada 8 Mei lalu. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali dalam satu kenyataan. Keputusan itu dibuat mesyuarat CITFC 10 Mei lalu. Sehubungan itu, bagi ibu bapa yang mendaftar dan membuat janji temu sebelum atau pada 8 Mei dan memilih tarikh vaksinasi sebelum atau pada 31 Mei 2022, boleh meneruskan janji temu yang dipilih. Manakala bagi ibu bapa yang mendaftar dan membuat janji temu sebelum atau pada 8 Mei tetapi memilih tarikh vaksinasi selepas 31 Mei, janji temu dalam aplikasi MySejahtera akan terbatal secara automatik. Bagi ibu bapa yang mendaftar anak mereka sebelum 8 Mei untuk vaksinasi COVID-19 tetapi tidak mendapat pautan janji temu, mereka juga digalakkan untuk membawa anak mereka mendapat vaksinasi di klinik kesihatan KKM yang berdekatan secara walk-in selewat-lewatnya 31 Mei ini. Selepas tarikh itu, kanak-kanak yang berusia 5 tahun hingga bawah 12 tahun tidak lagi ditawarkan vaksin COVID-19 secara percuma di bawah PKIDS. Sementara itu, 27.5% atau lebih 900,000 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini sudah lengkap vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS. Mengikut laman Sesawang COVID Now, 44.5% atau lebih 1.58 juta kanak-kanak telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, 93.2% atau lebih 2.9 juta daripada golongan itu telah lengkap vaksinasi. Manakala 96.3% atau lebih 2.9 juta remaja menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. 68.2% atau lebih 16 juta individu daripada golongan dewasa telah menerima dos penggalak. 97.6% atau lebih 22.9 juta individu daripada golongan itu pula telah lengkap 2 dos. Manakala 98.8% atau lebih 23.2 juta individu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin.
Bersua kembali, pihak pengurusan Universiti Sultan Azlan Shah USAS Kuala Kangsar akan membantu ahli keluarga 5 penuntutnya yang terbabit dalam nahas di Lebuhraya Utara Selatan semalam. Menurut Naib Chancellor USAS Profesor Tan Sri Dr. Nordin Kardi, mereka akan bekerjasama dengan pihak hospital dalam pengurusan jenazah bagi memudahkan waris membawa pulang jenazah ke kampung halaman masing-masing. Dalam kejadian itu, 5 mangsa rentung dalam nahas di kilometer 246 Lebuhraya Utara Selatan arah utara selepas terowong menora. Nahas membabitkan 8 mangsa dengan 5 daripadanya menaiki kereta itu maut di tempat kejadian. Manakala 2 pemandu trailer dan seorang kelindan terselamat. Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar USAS, Ahmad Zaki Hassan mengesahkan 2 daripada mangsa adalah pelajar diploma, manakala 3 lagi pelajar ijazah sarjana muda. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahzir Khalid memberi jaminan kajian berkaitan kenaikan kos sara hidup pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA di luar negara akan dilaksanakan dengan teliti. Kajian itu dibuat berdasarkan kos yuran pengajian, lokasi pengajian dan kadar pembayaran utiliti. Jadi dia ada satu semester. Dalam satu semester itu dia ada berapa bulan dan bakinya tu akan dikira sebagai perbelanjaan bulanan. Jadi bulanannya tu berapa yang baki. Dalam bulanan tu apa yang dia patut bayar? Dia patut bayar sewa rumah, dia patut bayar dia punya transportation, dia makan minum dia. Kita kira daripada situlah. Laporan penelitian semula yang dilaksanakan kementeriannya itu juga akan disegerakan untuk diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta Kementerian Keuangan. Laporan itu melibatkan kajian kenaikan kos sara hidup pelajar tajaan MARA di luar negara, khususnya di United Kingdom, UK dan Ireland. Sehingga kini, 3,896 orang pelajar tajaan MARA sedang mengikuti pengajian dalam pelbagai bidang dan peringkat di beberapa negara. Antaranya 1,422 orang di UK, Jordan 297, Jerman 291, India 234, Australia 226, Rusia 85 dan Spanyol 28. Lebih dikenali dengan gelaran Cik Misi, jururawat masyarakat sanggup meredah ke pelosok kampung semata-mata untuk memberikan perkhidmatan kepada penduduk di kawasan pedalaman. Bertugas di klinik desa yang serba kekurangan tidak sesekali menghalang mereka untuk menabur bakti demi membantu penduduk mendapatkan rawatan. Jururawat Nur Azila Azman yang sudah bertugas 9 tahun di klinik desa Kampung Tepus Parit Perak mengakui antara cabaran yang dihadapinya adalah kesukaran untuk mendapatkan kerjasama daripada penduduk kampung untuk mendapatkan rawatan. Ia termasuk ibu yang baru melahirkan anak enggan mendapatkan rawatan susulan yang diberikan oleh kerajaan. Patutnya dia kena dapatkan rawatan, dia tak nak terima apa yang kita ni kan, lepas tu dia menolak rawatan kita. Sebenarnya kita nak bagi penjagaan yang terbaik lah untuk dia, tapi kadang-kadang kurang kefahaman dia orang tu, dia jadi macam susah sikit lah nak bagi kerjasama. Seorang lagi jururawat Nur Syirah Syakri yang bertugas di klinik desa Tanjung Belanja Parit berkata lokasi kediaman di kampung yang berselerak menyukarkannya untuk mencari rumah pesakit. Kalau ikut luar bandar ni kita nak cari rumah tu lah payah sikit kan, kampung-kampung cukup mana cukup ni mati. Lorong mana kan, so situ sikit lah cabaran ni lah, kita susah sikit untuk bahagian melawat rumah lah. Lain-lain insya-Allah tu tak ada apalah cabarannya. Lagi satu kemudahan lah, macam jauh kan daripada hospital, so kadang-kadang ada yang panggil nak salin apalah. Bagi Azlina, anak panjang Ji, cabaran yang tidak dapat dilupakan sepanjang bertugas sebagai jururawat adalah terpaksa menaiki bot untuk ke perkampungan orang asli di Gerik sewaktu mula bertugas. Cabaran dia ni lah, kadang-kadang macam dari segi kenderaan masuk ke kampung mereka tu, kadang kena naik bot, naik Highland 4x4 tu. Dia macam dekat sana lebih susah sikit daripada sini. Macam kampung ini okey lah kan, boleh patient datang klinik. Apapun cabaran dan rintangan yang dihadapi, mereka terus komited dalam menjalankan tugas. Terima kasih atas perkhidmatan yang diberi. Selamat Hari Jururawat Antarabangsa.
Pasar pelancongan ikonik Melaka, Jonker Walk, bakal dibuka setiap hari bagi menarik lebih ramai pelancong ke negeri itu. Cadangan itu sedang dibincangkan oleh Jawatankuasa Jonker Street bersama bahagian promosi pelancongan BPP dan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB. Cadangan itu mendapat sokongan lebih 200 peniaga yang beroperasi di kawasan berkenaan. Ketika ini, pasar yang menjadi tumpuan pelancong itu hanya dibuka pada hari Jumaat hingga Ahad setiap minggu. Sejak peralihan fasa ke endemik 1 April lalu, lebih 1/2 juta pelawat mengunjungi Jonker Walk. Justru pihak Jawatankuasa mensasarkan seramai 900,000 pelancong bakal mengunjungi kawasan itu sehingga akhir tahun ini. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menerima kunjungan hormat dan menyantuni The Princess Royal Britain Princess Anne di Suruhanjaya Tinggi Malaysia Belgrave Square. Princess Anne yang merupakan puteri tunggal Ratu Elizabeth II berkenan melawat pameran Tenun Pahang Diraja yang diadakan buat julung kalinya sempena Minggu Kraft London dari 9 hingga 15 Mei. Tengku Azizah yang juga penaung Yayasan Tenun Pahang Diraja turut berkenan memberi penerangan kepada The Princess Royal mengenai pameran seni kraft tenunan yang menampilkan tenunan hasil kerja tangan penghuni di penjara Penor dan penjara Bentong, Pahang, termasuk busana pilihan pakaian Raja Permaisuri Agong sendiri serta koleksi rekaan dan tenun peribadi. Pameran yang bertemakan menyulam harapan turut menampilkan fabrik arkib dari Museum Pahang dan koleksi baju kurung dan samping riau Pahang serta penenun yang merupakan bekas penghuni penjara. Terdahulu, Tunku Azizah turut berkenaan menerima kunjungan hormat dan menyantuni Brigida The Duchess of Gloucester yang melawat pameran tenunan yang mendapat perhatian rakyat Britain serta orang kenamaan. Ibu bapa di Amerika Syarikat mula panik selepas bekalan susu formula untuk bayi semakin berkurangan di pasaraya tempatan. Malah terdapat jenama susu formula melakukan penarikan jualan dari pasaran ekoran terdapat kes kematian bayi. Antaranya pengeluar terkenal melakukan penarikan sukarela pada Februari lalu. Keadaan semakin tidak terkawal disebabkan oleh masalah rantaian bekalan dan kekurangan buruh. Justru ada kalangan ibu bapa sudah mula memesan bekalan dari luar negara, antaranya Jerman. Antara golongan yang terkesan adalah bayi yang berkeperluan makanan khas. Isu ini juga sudah menjadi bualan dan senjata dalam politik, terutamanya terhadap Presiden Joe Biden. Seorang ahli Kongres, Marjorie Taylor Greene, lantang menyuarakan pendapatnya bahawa Amerika Syarikat boleh menghantar hampir $40 bilion ke Ukraine, namun untuk tanah air sendiri tidak dapat mencari susu formula bayi. Saya ingin berkongsi tentang salah satu aktiviti sains yang dinamakan sebagai telur makhluk asing. Okey, jadi kenapa telur ini dinamakan sebagai telur makhluk asing? Ini adalah kerana telur ini sangat luar biasa, hanya diliputi oleh membran, tidak berkulit, okey, lembut dan juga kenyal. Okey. Jadi, bagaimana untuk kita menghasilkan telur tersebut? Senang sahaja, hanya rendamkan telur di dalam larutan cuka. Maka, tindak balas kimia akan berlaku di antara asid asetik yang terkandung di dalam cuka dengan kulit telur yang terdiri daripada unsur kalsium karbonat. Jadi, lama-kelamaan kulit tersebut akan tertanggal. Seperti mana yang anda boleh lihat, terdapatnya larutan coklat di sini, itu adalah kulit telur tadi. Okey, dan proses ini dinamakan sebagai kakisan. Laporan sukan, tiada acara yang dipertandingkan pada Tamasya Sukan SEA Vietnam hari ini bersempena acara pembukaan rasmi malam ini. Namun ada kabar gembira yang menyusul. Persekutuan Sukan SEA CGF sebulat suara memilih Malaysia menggantikan Laos sebagai tuan rumah Sukan SEA edisi ke-34 pada 2027. Keputusan itu dicapai pada mesyuarat yang diadakan di Hanoi. Ini kali ke-7 Malaysia diberi penghormatan sebagai tuan rumah sejak kali pertama, Tamasya pertama pada 1965. Ketika itu, Tamasya dinamakan Sukan Semenanjung Asia Tenggara
Mengikut tradisi pemilihan tuan rumah dibuat berdasarkan turutan abjad. Keputusan CGF akan dimaklumkan oleh Majlis Olimpik Malaysia MOM. Lebih terperinci kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo untuk tindakan lanjut. Laos sepatutnya menjadi tuan rumah Sukan C pada 2027 tetapi tidak mendapat kebenaran daripada kerajaan mereka. Pada perkembangan lain, ahli majlis CGF terpaksa membatalkan acara lontar tukul besi lelaki dan lontar peluru wanita pada Sukan C Vietnam kali ini. Ia susulan kedua-dua acara tidak mendapat penyertaan minimum dari 3 negara bertanding. Dalam saingan bola sepak Sukan C Vietnam, skuad bawah 23 negara meneruskan aksi cemerlang mencatat kemenangan kedua menewaskan Laos 3-1. Malaysia kini mendalui kumpulan B dengan 6 mata. Berdepan Laos, Ketua Jurulatih Brad Melanie merehatkan 3 tunggal Azam Azmi Murad, Azrin Afiq Rusmini dan Hairi Hakim yang mengalami kecederaan selepas aksi pertama menentang Thailand. Penampilan Quentin Chen, Faiz Amirunizar dan Safwan Mazlan selaku pengganti nyata membuahkan hasil. Malaysia di depan pada minit ke-32 menerusi rembatan Luqman Hakim Syamsuddin yang bijak melepasi perangkap offside lawan. 2 minit sebelum rehat, Muhammad Syahir Bashar menjadikan kedudukan 2-0 menerusi percubaan jarak jauh. Babak kedua terus menyaksikan penguasaan skuad kebangsaan. Luqman yang beraksi di Liga Belgium, Kevin Kotrek, menghasilkan gol pribadi kedua pada minit ke-68. 10 minit terakhir permainan menyaksikan Laos kembali bersaing, memaksa penjaga gol Azri Abdul Ghani bekerja keras. Bagaimanapun, Azri tertewas juga pada minit ke-84 menerusi percubaan visit. Pada perlawanan ketiga, skuad negara menentang Singapura Sabtu ini. Seramai 17 atlet dari Universiti Teknologi Mara UiTM mewakili negara dalam Tamasya Sukan C ke-31 di Hanoi, Vietnam. Sebagai tanda sokongan, pihak pengurusan tertinggi UiTM memberi duit poket berjumlah RM3,200 sebagai suntikan semangat. Majlis penyerahan insentif itu diadakan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 sebelum atlet UiTM berlepas ke Hanoi. Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Rozia Muhammad Janor melahirkan rasa bangga dengan pencapaian atlet UiTM yang dipilih mewakili negara dalam tamasya dui tahunan itu. Selepas saya mendengar daripada BNCECP bahawa kita menyediakan insentif RM1,000 jika mereka mendapat peringatan. Inilah satu orang kata insentif yang mungkin boleh meningkatkan motivasi mereka, dan this is immediate, dan kita harap di Hanoi itu mereka terus dapat menunjukkan performance ataupun prestasi yang baiklah. Bukan sebab duit itu, tapi lebih kepada nak memberikan ataupun menyatakan sokongan kepada mereka bahawa top management UiTM memang di belakang mereka. 5 atlet bakal membawa cabaran negara bagi sukan petang, diikuti sukan kayak, 3 atlet dan 2 atlet dalam sukan catur. 7 lagi atlet masing-masing mengambil bahagian dalam acara sepak takraw, tenpin bowling, memanah, bola sepak dan menembak. Mereka terdiri daripada penuntut Fakulti Sains Sukan Rekreasi, Fakulti Pengurusan Perniagaan, Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur, Fakulti Peladangan dan Agroteknologi serta Fakulti Pendidikan. Ke perkembangan Piala Thomas di Bangkok, Thailand. Malaysia berdepan India malam ini pada aksi suku akhir selepas bergelar juara kumpulan D. Pada perlawanan terakhir kumpulan semalam, Malaysia menewaskan Jepun 3-2. Malaysia meraih mata pertama menerusi jaguh perseorangan Lee Zijia. Tentangan sengit yang dijangka daripada Kento Momota nyata tidak menjadi kenyataan. Zijia menang straight set 21-17, 21-8 cuma dalam tempoh 46 minit. Kemenangan Zijia nyata melonjakkan semangat Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani yang turun selaku beregu utama. Mereka juga mudah menjinakkan pasangan keempat dunia Takuro Hoki Yugo Kobayashi 21-19, 21-16 juga dalam masa 46 minit. Harapan yang disandarkan kepada perseorangan kedua Liu Darren untuk mengesahkan kemenangan lebih awal bagaimanapun tidak tercapai. Darren kalah 16-21, 20-22 kepada Kanta Tsuneyama membolehkan Jepun kembali bersaing. Gandingan Erin Chia, Teo Iyi nyata tidak mengecewakan. Mereka tenang menyerap tekanan Jepun untuk mata kemenangan Malaysia. Erin dan Iyi menewaskan Akira Koga, Yuta Watanabe 22-20, 21-17. Aksi perseorangan ketiga Liam Junho menentang Kenta Nishimoto hanyalah pelengkap jadual.
Meskipun cuba meraih mata keempat, Junho akur dengan kekalahan 6-21, 21-19, 15-21. Kemenangan 3-2 pencapaian bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menundukkan Jepun dalam kempen Piala Thomas 12 tahun lalu di Jakarta, Indonesia. Bola sepak Liga Super, pertemuan dua pasukan tangga teratas Johor Darul Takzim JDT menentang Negeri Sembilan FC NSFC menjadi tumpuan. Negeri Sembilan terpaksa akur jaringan minit-minit akhir JDT meleburkan rekod tanpa kalah mereka selepas 7 perlawanan. Negeri Sembilan nyata tidak memberi laluan mudah buat JDT yang berkunjung ke Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. JDT yang kembali beraksi dalam Liga Tempatan selepas cemerlang ke kelompok 16 pasukan terakhir Liga Juara-Juara Asia nyata bergelut dengan taktikal bertahan lawan. Kegigihan JDT memburu jaringan akhir berhasil. Penyerang lincah dari Argentina, Fernando Forestieri, mengecewakan penyokong tuan rumah apabila menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. JDT kini merampas kedudukan tangga teratas di tangan Negeri Sembilan dengan 15 mata menerusi 5 perlawanan. Negeri Sembilan jatuh di tangga kedua dengan 14 mata. Di Stadium Darul Makmur Kuantan, Sri Pahang FC turut gagal memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri. Terpaksa beraksi 10 pemain selepas Muslim Ahmad dilayangkan kad merah. Sri Pahang bagaimanapun masih mampu di depan menerusi percubaan Manuel Hidalgo pada masa kecederaan babak pertama. Selepas rehat, Sarawak mula memanfaatkan kekurangan pemain tuan rumah untuk menguasai permainan. Nur Syami Izwan Amin menyamakan kedudukan pada minit ke-54. Dan Uci Akbar menjaringkan gol kemenangan Sarawak United menerusi sepakan penalti pada minit ke-72. Sarawak United naik ke tangga ke-10 selepas mengutip 7 mata manakala Sri Pahang di tangga ke-8. Visual sekitar Bandaraya Hanoi menjelang perasmian Sukan C mengakhiri Buletin Didik. Dengan itu saya Zaiti Zubir, salam hormat dan Assalamualaikum.